Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membicarakan tajuk yang telah kami pilih, iaitu krisis ekonomi berkaitan kestabilan politik dan falsafah logik. Berikut merupakan isi kandungan yang akan kami ceritakan dalam tajuk kami hari ini. Pertama, pendahuluan. Kedua, kepentingan mengekalkan kestabilan politik. Kesan krisis ekonomi, cabaran yang dihadapi, cara mengatasi, berkaitan kestabilan politik dengan ekonomi negara dengan falsafah, dan akhir sekali kesimpulan. Pendahuluan. Kestabilan politik merupakan salah satu aspek penting dalam mengukur perkembangan ekonomi di sesebuah negara. Hal ini dibentuk oleh kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya di sesebuah negara. Kegagalan mengekalkan masalah ini akan menyebabkan sistem perdagangan gagal dilaksanakan, rakyat tak baik dan ekonomi merosot. Selain itu juga, ia didefinisikan sebagai tindakan mengibarkan keputusan di antara persekitaran dalaman dan luaran yang terdapat dalam sesebuah negara dan juga konteks hubungan antara bangsa. Bagi mengekalkan kestabilan politik, pemimpin perlulah bijak membina persekitaran dalaman seperti kewangan dan pemasaran yang kukuh bagi meminimalkan cabaran persekitaran luaran seperti masyarakat politik, kepesatan teknologi dan cabaran lain. Secara amnya, kestabilan politik memainkan peranan penting dalam mengekalkan perkembangan ekonomi di sebuah negara yang merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks ekonomi politik. Kepentingan mengekalkan kestabilan politik di sebuah negara dan perkembangan ekonomi. Pertama, kestabilan politik amat penting dalam merencanakan perkembangan ekonomi negara. Yang kedua, melalui kestabilan politik, negara dapat kekal aman dan harmonis sekaligus memberikan kerajaan memacu pembangunan negara dan melaksanakan pelbagai dasar termasuk yang berkaitan dengan pembangunan pertanian demi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, penubuhan kerajaan yang baik dan cemerlang dapat menguruskan ekonomi negara dengan baik serta mampu membuktikan pengurusan ekonomi negara berada di tahap yang terbaik sekali. Dan akhir sekali, pembangunan negara ini juga bergantung kepada sejauh mana rakyat bersatu dengan kerajaan yang dipilih bagi mengerajui pemerintahan negara ketika itu. Kesan krisis ekonomi berkaitan kestabilan politik dari segi falsafah logik. Pertama, ketidakstabilan politik mempengaruhi pelaburan negara. Kerana implikasi politik negara ketika ini perlulah dilihat daripada kesan jangka masa panjang kepada ekonomi negara berbanding kos mengadakan pilihan raya itu. Seterusnya, pembuaran parlimen telah dianggap satu pemaziran kepada kerajaan oleh beberapa pihak. Yang ketiga, apabila keadaan politik negara yang dilihat tidak stabil oleh pelabur, ini akan menyebabkan negara semakin teruk. Dan yang kedua, ketidakstabilan politik mempengaruhi kestabilan mata wang negara. Kadar pertukaran mata wang asing negara iaitu ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat menunjukkan kesan kejatuhan sebagai masalah politik yang berdasarkan kebelakangan ini. Ketidakstabilan ini telah memberikan pandangan negatif oleh pelabur kerana persekitaran pelaburan yang kurang kondusif di negara kita. Dan hal ini telah menyebabkan pelabur mengambil langkah berjaga-jaga untuk membuat pelaburan di negara lain berbanding di negara kita. Dan akhir sekali, apabila jumlah pelaburan dialihkan luar negara meningkat, maka mekanisme pasaran nilai wang negara akan menurun, di mana ringgit Malaysia akan mengalami pengucupan nilai. Dan hal ini menyebabkan nilai tidak lagi digunakan dalam usaha penjagaan. Cabaran yang dihadapi dalam mengekalkan kestabilan politik sesebuah negara dan perkembangan ekonomi. Cabaran yang pertama iaitu isu Non-Traditional Security NTS. Non-Traditional Security NTS merupakan ancaman era baru terhadap kestabilan politik dan ekonomi yang melibatkan sektor bukan negara seperti organisasi pengganas, penyeludupan dada, kongsi gelap, lanon dan pengodam cyber. Konflik era moden mempunyai skop yang lebih luas dan bukan hanya melibatkan peperangan seperti yang terjadi pada abad ke-20. Konflik era moden ini memberi cabaran yang lebih besar dalam sudut ekonomi politik kerana sektor bukan negara ini menjalankan aktiviti secara senyap dan terlindung seperti melalui pasaran gelap. Globalisasi yang telah mencipta dunia tanpa sempadan atau borderless world telah menyebabkan kemunculan sektor bukan negara yang memberi ancaman terhadap persekitaran dalam negara yang akhirnya akan menyebabkan politik tidak stabil seperti yang berlaku di negara LDC. Cabaran kedua pula iaitu penyebaran virus seperti isu COVID-19. Pandemik COVID-19 telah mempengaruhi sistem politik di beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan perundingan, pengasingan atau kematian beberapa ahli politik dan juga penjadualan semula pilihan raya akibat ketakutan penyebaran wabak ini. Cabaran ketiga pula dari segi ekonomi. Pendatang asing yang bekerja di negara kita, khususnya yang tidak berdaftar, tidak membayar cukai pendapatan. Oleh itu, perbelanjaan negara bertambah akibat menanggung kos semasa penahanan sementara dan semasa penghantaran pulang. Cara mengatasi dalam mengekalkan kestabilan politik sesebuah negara dan perkembangan ekonomi. Cara pertama ialah kerjasama serantau dan antarabangsa untuk membendung ancaman Non-Traditional Security NTS. Melalui kerjasama serantau Malaysia, Filipina dan Indonesia pada 7 Mei 2002 dengan menandatangani Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures. Perjanjian ini merupakan salah satu bentuk kerjasama serantau di antara Malaysia, Filipina dan Indonesia untuk menangani ancaman NTS yang wujud di rantau ini seperti terorisme, pemerdagangan manusia, penyeludupan dada, ancaman lanun, pencemaran alam sekitar dan sebagainya.
Jika tidak ditangani melalui kerjasama serantau, negara Asia Tenggara akan menghadapi ancaman NTS seperti yang berlaku di negara LDC seperti Somalia yang mengalami masalah dengan ancaman pengganas dan lanun. Cara kedua pula, menangani krisis ekonomi COVID-19. Kerajaan perlu memperkukuhkan sistem perbankan, konsolidasi fizikal dan reformasi kewangan untuk memastikan COVID-19 tidak menjejaskan ekosistem. Kerajaan perlu menangani segala penularan COVID-19 untuk mengelakkan ia terus mempengaruhi krisis ekonomi berterusan. Mekanisme pelaksanaan yang cepat dan teratur dengan sasaran golongan untuk berdepan krisis ekonomi. Mula untuk menerokai industri dan teknologi baharu untuk menjadi negara berdaya saing dan pencora ekonomi dunia. Cara ketiga pula dari segi ekonomi, kerajaan melalui kementerian harus mengambil langkah yang efektif dengan memastikan negara mempunyai tenaga kerja yang secukupnya bagi memenuhi keperluan negara. Kaitan kestabilan politik terhadap ekonomi negara dengan falsafah. Falsafah bermaksud cinta terhadap kebijaksanaan atau kearifan sebagai satu ciri kemanusiaan. Perbincangan falsafah merangkumi tentang berfikir, cara berfikir ataupun kadar berfikir. Dalam ilmu falsafah, cara atau kaedah berfikir dikaitkan dengan logik yang merupakan salah satu cabang falsafah. Logik ialah satu kajian mengenai penghujaan, iaitu kajian mengenai kaitan antara premis dan kesimpulan. Sama ada kesimpulan itu ditarik dengan secara betul ataupun dengan secara sah daripada premis-premis yang dikemukakan. Terdapat dua jenis logik, iaitu logik deduktif dan logik induktif. Logik deduktif. Terdapat premis-premis dan kesimpulan yang terhasil daripada premis tersebut. Dalam logik deduktif yang sah, valid, salah satu sifatnya ialah jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya benar. Contoh satu, premis pertama, krisis ekonomi mengakibatkan kemelesetan ekonomi yang diikuti dengan masalah inflasi dan pengangguran di negara-negara maju atau OECD. Premis kedua, Malaysia serta negara-negara maju mengalami krisis ekonomi yang juga berpunca daripada kenaikan harga minyak, iaitu kejutan minyak kedua pada tahun 1978 akibat daripada revolusi Iran. Kesimpulan, Malaysia dan negara-negara maju mengalami kemelesetan ekonomi berpunca daripada kenaikan harga minyak, iaitu kejutan minyak kedua pada tahun 1978 akibat daripada revolusi Iran yang menyebabkan masalah inflasi dan pengangguran di negara-negara maju dan OECD. Logik induktif tidak memerlukan dua premis tetapi hanya memerlukan sekurang-kurangnya satu premis. Tidak mempunyai kriteria ataupun sifat yang sama seperti logik deduktif kerana sekiranya premis ataupun premis-premis betul, tidak semestinya bermakna bahawa kesimpulannya juga semestinya betul. Premis pertama, sekatan pergerakan yang diarahkan oleh kerajaan telah memperlahankan aktiviti ekonomi, jual beli terganggu, syarikat mengalami kerugian serta orang ramai diancam kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Kesimpulan, akibat daripada pandemik COVID-19, aktiviti ekonomi menjadi perlahan, jual beli terganggu, syarikat mengalami kerugian, serta orang ramai diancam kehilangan pekerjaan. Kesimpulan, kestabilan politik merangkumi pelbagai faktor seperti persekitaran dalaman dan juga luaran. Jika tidak terkawal, mampu mengancam kestabilan politik dan perkembangan ekonomi sesebuah negara. Dalam mendepani cabaran era globalisasi, kerajaan sesebuah negara perlu memperkukuhkan struktur birokrasi kerajaan melalui rule of law yang berkesan, memastikan tahap demokrasi sentiasa terpelihara dan mempertingkatkan ekonomi negara. Hal ini demikian kerana ekonomi negara yang lemah akibat tadbir urus kewangan yang tidak cekap dan indeks rasuah yang tinggi akan mengakibatkan kestabilan politik terancam seperti yang berlaku di negara-negara LDC. Melalui rule of law yang berkesan seperti dasar awam dan peraturan yang efektif, kerajaan juga mampu mengekalkan kestabilan politik dan sekaligus meningkatkan perkembangan ekonomi seperti yang berlaku di China. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu giat menangani ancaman NTS yang semakin meningkat pada era globalisasi ini. Perkembangan ekonomi sesebuah negara akan terancam apabila NTS tidak dikawal dan dibanteras dengan segera. NTS pada hari ini menjalankan kegiatan secara tersembunyi dan merentasi sempadan negara serta memberi ancaman yang lebih besar berbanding peperangan. Melalui langkah yang strategik seperti kerjasama serantau dan antarabangsa, negara dapat menangani ancaman NTS seperti terorisme dan aktiviti lanun yang mengancam perkembangan ekonomi sesebuah negara. Persekitaran politik yang stabil akan meningkatkan perkembangan ekonomi negara melalui perkembangan aktiviti perdagangan dan kemasukan FDI daripada negara lain. Kesannya, rakyat negara tersebut akan menikmati perkembangan ekonomi negara melalui pembahagian kekayaan negara secara adil, kemudahan kesihatan yang terjamin, taraf pendidikan yang berkualiti, peningkatan peluang pekerjaan dan pembinaan kemudahan awam.